InsyaAllah kita buka kuliah subuh kita pada pagi ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram ashab rizam syawalahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa taala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Maksudnya kata olehmu ya Muhammad, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Hanya saja orang-orang yang menerima peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala itulah orang-orang yang diberikan akal sempurna Allah. Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam, ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya barang siapa dikehendaki Allah taala akan kebajikan dan saya diberikan kefahaman di dalam bidang agama. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wa istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ilal khairi ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat kepada Allah kita dapat bersama pada pagi ini untuk kita menyambung kuliah tafsir surah Yasin. InsyaAllah pada pagi ini kita akan menyambung 2-3 lagi ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan adanya perkongsian kita pada pagi ini sebanyak akan dapat menambahkan ilmu kita dan juga meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga janji Allah Subhanahu wa taala. Ayat kita lihat pada pagi ini ialah ayat 58, 59 dan 30 insya-Allah. 58 dan 60. Allah Taala menyebut dalam Quran, salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduun mubin. Wa na'buduni hadza siratum mustaqim. Walaqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu ta'qilun. Hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Baik. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Ayat 58 dalam surah Yasin yang maksudnya bahawa mereka juga beroleh ucapan salam sejahtera. Mereka juga beroleh ucapan salam sejahtera daripada Tuhan atau daripada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat mengasihani. Jadi ayat ini merupakan ucapan Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni-penghuni syurga. Setelah mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syurga dalam ayat yang sebelumnya. Jadi ayat ini merupakan rentetan atau persambungan daripada ayat yang sebelumnya yang menerangkan tentang suasana syurga kepada orang-orang syurga. Sebagaimana Allah Taala sebut dalam ayat yang sebelumnya, in ashabal jannati yawma fi syughulin faqihun wa azwajuhum fi zilalin ala araiki muttaqiun lahum fiha faqiyatu wa lahum ma yad'un.
Dan sesungguhnya penghuni syurga itu pada hari mereka dimasuk dalam syurga, kan, fi syughulin faqihun. Mereka semuanya sibuk bersenang-renang, bersonok-sonok. Hum wajuhum fi zilalin al-araiki muttaqiun. Mereka dengan isi-isi mereka berada dalam naungan di bawah teduhan, kan, dan mereka itu saling orang kata bersonok-sonok lah. Saling bersonok-sonok, sibuk, kan, duduk berbaring di atas pelamin. Itulah antara ayat sebelumnya. Kemudian dalam ayat 68 ini Allah Ta'ala mengucapkan pula salam kepada penghuni syurga. Dan nikmat yang paling tinggi yang mereka boleh, iaitulah ucapan salam sejahtera daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa sebarang perantaraan, dengan ucapan salamun alaikum ya ahli jannah. Salamun alaikum ya ahli jannah. Salam sejahtera ke atas kamu penghuni syurga. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebut dalam surat Azab ayat 44, tahiyyatuhum yawma yalqaunahu salam. Tahiyyatuhum yawma yalqaunahu salam. Sambutan kehormatan yang akan diberi Tuhan kepada mereka semasa menemuinya adalah ucapan salam. Selamat sejahtera. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam satu riwayat daripada Jabir bin Abdullah, qala Rasulullah SAW, baina ahlul jannah fi na'imihim istata'a lahum nur, rafa'u ru'usahum, rafa'u sufahum, fa'iza arab qad asyrafa alaihim min fawqihim, qala ala as-salatu alaikum ya ahli jannah. Qala wa zalika qawlu Allah salamun qawlan min rabbir rahim. Qala fayanzuru ilaihim wa yanzuru ilaihi fala yaltafituna ila syai'in minan na'im ma damu yanzuru ilaihi hatta yahtajibu anhum wa yabqa nuruhu wa barakatuhu alaihim fi diyarim. Hadis riwayat daripada Ibnu Majah. Maksudnya hadis ini daripada Jabir, katanya bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baina ahli jannah fi ni'aimihim, tatkala penghuni syurga itu berada dalam kenikmatan yang dikurniakan Allah Ta'ala, tiba-tiba isyata'a lahum nur, tiba-tiba datanglah satu cahaya menerangi mereka. Farafa'a rusum, lalu mereka pun mendongak ataupun mengangkat kepala-kepala mereka. Fa'iza rubba qad, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah datang memperlihatkan dirinya kepada mereka. Qad asyrafa alaihim min fawqihim. Faqala assalamualaikum ya ahli jannah. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, assalamualaikum ya ahli jannah, sejahtera atas kamu wahai penghuni syurga. Qala wa zalika qawlu Allah, demikian itu merupakan perkataan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Sejahtera atas kamu daripada ucapan daripada Tuhan yang Maha Pengasih. Dan Nabi Muhammad SAW pun bersabda, qala fayanzuru ilaihim wa yanzuru ilaihi. Lalu ia menilik kepada mereka penghuni syurga, dan penghuni syurga menilik kepada dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi masing-masing saling pandang-pandang. Itulah antara Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan penghuni syurga. Allah Ta'ala redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fayanzuru ilaihim wa yanzuruna ilaihi. Mereka atau Allah Ta'ala menilik kepada mereka dan mereka menilik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semana saling pandang-pandang. Baik, kemudian fala yaltafitu ila syai'in minan na'im ma damu yanzuru ilaihi hatta yahtajibu ilaihim. Jadi senantiasa Allah Ta'ala memperlihatkan dirinya kepada mereka, dan selama mana mereka menyaksikannya. Jadi senantiasa Allah Ta'ala menilik kepada mereka dan mereka menilik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan, hatta yahtajibu ilaihim, sehingga Allah Ta'ala menutup kesempatan tersebut. Allah Ta'ala menghijab akan diri dia dengan ahli syurga. Selagi mana tidak dihijab antara Allah Ta'ala dengan penghuni syurga, maka selama itulah
mereka menilik kepada Allah, Allah Ta'ala menilik kepada mereka. Yang tinggal setelah Allah Ta'ala menutup diri dia, yang tinggal ialah nur ilahi, masih tinggal bersama dengan berkatnya ke atas mereka dan tempat-tempat kediaman mereka. Ini hadis riwayat daripada Ibnu Majah dan juga Ibnu Abi Dunya dalam menyatakan tentang sifat syurga. Manakala Al-Bazzar, Ibnu Abi Hatim dan Al-Juri meriwayatkan dalam bab fi ru'yatillah, dalam bab melihat Allah Subhanahu Wa Taala. So, apakah pengajaran daripada ayat yang pertama yang kita bahas ni, ayat 58? Pertama, ayat min Rabbir Rahim jelas menunjukkan bahawa Allah Ta'ala yang maha pengasih. Allah Ta'ala maha pengasih dan penyayang yang menyampaikan ucapan salam kata penghuni syurga tanpa perantaraan daripada malaikat, tanpa ada malaikat. Tapi kalau kita masih hidup dunia ni, maka kita tidak boleh berkalam dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para nabi dan para rasul pun kalau nak berkalam dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mestilah melalui para malaikat. Kecuali Nabi Musa AS. Nabi Musa AS sendiri direct berkalam dengan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada perantaraan dengan para malaikat. Terutamanya malaikat Jibril lah. Dia mesej melalui perantaraan ini ialah malaikat Jibril AS. Nabi Muhammad SAW sendiri kan berkalam dengan Allah Taala dengan perantaraan Jibril AS. Nabi Musa AS dipilih Allah Ta'ala berkalam direct dengan Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, wa kalamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala telah berkalam dengan Musa dengan kalam yang sempurna. Kemudian yang kedua, pelajaran kedua, ucapan salam itu adalah jaminan daripada Allah Ta'ala bahawa mereka sentiasa dalam keadaan selamat, sejahtera daripada sebarang perkara yang boleh memudaratkan diri penghuni syurga itu. Jadi ini jaminan kan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa mereka akan sentiasa dalam keadaan selamat, sejahtera, tidak ada apa sebarang-barang perkara menyakiti mereka dan mengganggu mereka. Kemudian perkara yang ketiga, Allah Taala memuliakan mereka dengan ucapan salam, membuktikan bahawa Allah Taala meredai mereka. Inilah yang dikatakan nikmat yang paling besar. Sebagaimana Allah Taala sebut dalam Quran, waridwanu minallahi akbar. Waridwanallah minallahi akbar, zalika huwal fawzul azim. Serta keredaan daripada Allah yang lebih besar kemuliaannya. Balasan demikian adalah kejayaan besar. Surah At-Taubah ayat 72. Kemudian pada ayat yang ke-59 Allah Ta'ala menyebut berkenaan dengan sifat ataupun balasan yang diterima kepada orang-orang yang ingkar dan kafir kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam ayat 59, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Dan sebaliknya dikatakan kepada orang-orang yang kafir kan, wamtazul yawma, berpisahlah kamu pada hari ini, ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang yang berdosa. Ayyuhal mujrimun, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, dan berpisahlah kamu wahai orang kafir kan daripada orang-orang yang beriman kepada Allah, dan berpisahlah kamu wahai orang yang mujrimun, orang-orang yang berdosa yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So tafsiran pada ayat ini 9, semua manusia sama ada mukmin dan kafir akan dibangkitkan dan dihimpunkan di padang mahsyar untuk diperhitungkan. Kira segala amalan-amalan mereka sama ada yang akan menentukan sama ada mereka masuk syurga ataupun masuk neraka. Lalu dikatakan pada mereka, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, berpisahlah kamu pada hari ini hai orang-orang yang berdosa, dari bercampur gaul dengan orang-orang beriman dan juga beramal soleh. Kalau dalam dunia ini ada masanya orang beriman terpaksa bercampur dengan orang-orang yang tidak beriman. Ada masanya orang yang taat akan bercampur dengan orang tidak taat. Tetapi dalam di padang mahsyar besok, Allah Subhanahu Wa Taala akan memisahkan orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang munafik dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Abi Hatim menyatakan dalam Rawat Al-Jarah, menyatakan iza nada yaumil qiyamah nada manadin ay mayizul muslimun minal mujrimin illa sahibul ahwa. Pada hari kiamat itu nanti terdapatlah satu seruan yang menyatakan bahawa
pisahkanlah orang-orang Islam daripada orang kafir, melainkan orang yang mengikut hawa nafsu, kerana mereka akan bersama dengan orang-orang kafir. Ilal minal mujrimin illa sahibul ahwa, pisahkanlah jadi pisahkanlah orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman, orang yang kafir dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan dipisahkan. Untuk ditentukan sama ada masuk syurga ataupun masuk neraka. Pisahkanlah orang Islam daripada orang kafir, melainkan orang yang mengikut hawa nafsu, kerana mereka sama dengan orang kafir. Baik. Kemudian Qatadah menyatakan ayat ini bermaksud uzzilu min kulli khair. Uzzilu, pada kiamat nanti orang mujrimun itu akan disingkirkan. Orang-orang mujrimun akan disingkir daripada setiap kebajikan. Ad-Dhahab pula mengatakan orang kafir itu berpisah sebahagian mereka daripada sebahagian yang lain. Masing-masing dalam kumpulan masing-masing. Masing-masing ada yang Yahudi, ada Nasrani, Majusi, penyembah berhala dan lain-lainnya. Ini pandangan daripada Ad-Dhahab. Mana orang kafir sendiri akan berpisah di antara sama mereka. Mereka akan kata membentuk kelompok-kelompok mereka. Ada kelompok orang yang Nasrani, ada kelompok orang Majusi, ada kelompok orang munafik, penyembah berhala dan sebagainya. Ini pandangan daripada Ad-Dhahab. Demikianlah keadaan orang kafir di akhirat nanti. Mereka tidak boleh bercampur lagi dengan orang-orang yang beriman. Masing-masing tinggal di tempat yang telah disediakan untuk mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, wa yawma nahsyuruhum jami'a summa naqulu lil ladzina asyraku makanakum antum wa syurakaukum fazayyalna bainahum. Dan ingatlah pada kami masa kami himpunkan mereka semua pada hari kiamat, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang musyrik, tunggulah tempat kamu semua, kamu dan makhluk-makhluk yang kamu sekutukan. Tunggulah tempat kamu dan makhluk-makhluk yang kamu sekutukan. Sesudah itu kami akan putuskan hubungan baik antara mereka. Hubungan baik antara mereka dengan sekutu-kutu mereka. Ini penjelasan Allah Ta'ala dalam ayat yang lain. Ayat dalam surah Yunus ayat 28. Kemudian Allah Ta'ala juga menyebut dalam surah Rum ayat 14. Wa yawma taqumus sa'ah yawma idzin yatafarraqun. Wa yawma taqumus sa'ah yawma idzin yatafarraqun. Dan semasa berlakunya kiamat, mereka pada hari itu akan pecah kepada dua kumpulan. Mereka pecah kepada dua kumpulan pada hari kiamat. Ini pun ada kaitan dengan ayat yang ke-59 ini. Ayat wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Berpisahlah kamu, wahai orang-orang yang kafir, yang orang yang berdosa. Jadi ada beberapa pandangan berkenaan tafsir ayat ini. Antaranya pandangan yang sebutkan tadi, maknanya orang-orang kafir akan berpisah dengan orang-orang yang beriman. Yang sebelum ni kalau dunia orang-orang beriman dan orang kafir bercampur gaul. Yang taat dengan tak taat. Jadi akhirat besok Allah Ta'ala akan memisahkan orang-orang yang kafir daripada orang-orang yang beriman. Ada juga pandangan menyatakan orang-orang kafir sendiri akan membentuk kelompok-kelompok. Ada kelompok Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah berhala dan sebagainya. Baik, kemudian disokong pula ayat yang lain. Ayat surah Yunus ayat 28 dan surah Ayub ayat 14. Di mana wa yauma taqumus sa'ah yauma idzin yatafarraqun. Dan semasa berlakunya kiamat, mereka pada hari itu akan pecah kepada dua kumpulan. Kemudian Allah Ta'ala juga menyebut dalam surah As-Saffat ayat 22-23, usyuru allazina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Fahduhum ila siratil jahim. Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, himpunkanlah orang-orang zalim itu dan orang-orang yang berkeadaan seperti mereka serta benda-benda yang mereka sembah yang lain daripada Allah, serta hadapkanlah mereka jalan bawa kepada neraka. Maka ni'budun min dunillah fahduhu bila
siratal jahim. Hadapkanlah mereka pada jalan yang mau pada neraka. So bilakah ucapan wamtazil yawma ayyuhal mujrimun? So bilakah ucapan ini sebenarnya diucapkan oleh penyiru? Sama ada kemungkinan besar Allah Ta'ala sendiri mengucapkan ataupun para malaikat yang berkata kepada orang-orang yang berdosa. Imam Wardi dalam tafsiran menyatakan ucapan ini kemungkinan diucapkan dalam dua suasana. Pertama, ketika semua berada di padang mahsyar untuk dihisap dan dihitung amalan mereka. Yang kedua, sesudah selesai dihisap dan orang kafir menuju ke neraka. Ini ada dua pandangan lah. Di mana Imam Mawardi menyatakan bahawa kemungkinan besar ucapan daripada penyeru, orang menyeru itu ayya ayyuhal mujrimun tu, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, dan pisahlah kamu wahai orang-orang yang berdosa, kemungkinan diucapkan waktu hitung amalan. Dihitungkan segala amalan manusia daripada mahsyar. Dan kemungkinan yang kedua, selepas hisap. Selepas hisap, kan Allah Ta'ala memisahkan orang-orang yang, para malaikat memisahkan orang yang kafir dan orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. So, apakah pelajaran pada ayat yang ke-59? Yang pertama, tiada perkongsian dalam semua perkara di antara mukmin dan kafir akhirat. Mukmin dimuliakan dan kafir akan hinakan. Jadi tidak ada kompromi, tidak ada orang kata kerjasama pada mata tersebut. Masing-masing tidak boleh bantu-membantu orang beriman, tidak boleh membantu orang-orang yang kafir untuk mengeluarkan mereka supaya jangan diazab Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan, dia ada penjuru yang akan berkata, pisahkanlah orang-orang yang kafir dan daripada orang-orang yang beriman. Yang kedua, di akhirat, ahli neraka akan menerima ucapan penghinaan, iaitu imtazil yawma ayyuhal mujrimun. Imtazil yawma ayyuhal mujrimun. Adapun ahli syurga akan menerima ucapan salam daripada Allah Ta'ala, iaitu salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Kemudian pada ayat yang ke-60, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduun mubin. Alam ahad ilaikum, bukankah aku telah perintahkan pada kamu, ya bani Adam, wahai anak Adam, alla ta'budu syaitan, bahawa kamu jangan sembah syaitan. Innahu lakum aduun mubin, sesungguhnya syaitan itulah musuh kamu yang paling nyata. Baik, apakah tafsiran pada ayat 60? Kemudian di akhirat nanti Allah Ta'ala memarahi dan mencela orang kafir yang mentaati syaitan, sedangkan dia adalah musuh yang paling nyata. Jadi Allah Ta'ala murkalah kepada orang-orang yang menyembah syaitan ketika mereka hidup dalam dunia dulu. Jadi apakah maksud dengan menyembah syaitan? Kerana apabila kita tanya kepada orang-orang yang kafir, adakah mereka menyembah syaitan? Kalau kita tanya kepada penyembah berhala, adakah mereka menyembah syaitan? Kebanyakan daripada mereka menyatakan mereka tak sembah syaitan. Mereka kata mereka sembah dewa. Mereka katakan mereka sembah patung dan sebagainya. Mereka tak sembah syaitan. Sedangkan Allah Ta'ala menempelak mereka. Alla ta'budu syaitan ya bani Adam. Ya bani Adam, alla ta'budu syaitan innahu lakum aduun mubin. Wahai anak Adam, kenapa kamu sembah syaitan? Kerana syaitan merupakan musuh yang kamu paling nyata. Jadi Allah Ta'ala menempelak kepada orang yang kafir ketika mereka dihalau masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apakah dimaksud dengan penyembah syaitan? Kalau kita tanya pada orang Hindu, mereka kata mereka tak sembah syaitan. Kalau kita tanya orang Kristian, mereka tak sembah syaitan. Mereka kata mereka sembah Jesus, mereka sembah Nabi Isa, mereka sembah Maryam. Orang kafir, mereka mendakwa mereka tidak menyembah syaitan. So apakah maksud dengan menyembah syaitan ini? Jadi maksud dengan menyembah syaitan itu ialah seperti mana berkata Jalaluddin Asyayuti, maksud sembah syaitan innama ibadatahu ta'atahu. Maksud dengan penyembah syaitan itu ialah taat kepada syaitan. Macam tu. So maksud dengan sembah syaitan itu taat dan juga patuh kepada syaitan.
Bukan maknanya itu masuk dengan sama syaitan lah. Bukan maknanya rezeki zahirat kita menambah syaitan. Syaitan satu benda tidak nampak. Satu benda yang halus tak boleh nampak. Jadi maksud dengan sembah syaitan itu ialah akur kepada arahan dan juga perintah-perintah daripada syaitan. Innama ibadatahu ta'atahu. Hanya sahaja ibadah pada syaitan itu ialah taat pada syaitan. Mengikut langkah-langkah syaitan dan patuh pada suruhannya dengan mengerjakan perkara-perkara maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab itulah Al-Qasim Al-Hamdani bertanya kepada Qatadah dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduun mubin. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan, kerana syaitan itu musuh kamu yang paling nyata. Surah Al-Baqarah ayat 168. Qatadah menjawab, ini katanya ketika Al-Qasim Al-Hamdani bertanya kepada Qatadah berkenaan dengan ayat in wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduun mubin. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan, kerana syaitan ini musuh paling nyata. So, apa jawapan daripada Qatadah? Qatadah kata kullu ma'siyatin lillah fahiya min khutuwati syaitan. Kullu ma'siyatin lillah. Setiap perkara maksiat yang kepada Allah, maksiatillah, setiap perkara maksiat kepada Allah, fahiya min khutuwati syaitan. Fahiya min khutuwati syaitan, maka ianya merupakan daripada langkah-langkah syaitan. Mana setiap perkara membawa maksiat kepada Allah, membawa kepada ketidakpatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mengerjakan solat, tidak mengerjakan puasa, tidak mengerjakan haji, sedangkan ada kelayakan menggunakan haji, tidak membuat ketaatan, tidak bersedekah dan sebagainya, sedangkan ada kemampuan untuk bersedekah, melewat-lewatkan solat. Ini semua dikatakan sebagai min khutuwati syaitan. Min khutuwati syaitan. Minum arak, berzina, merompak, min khutuwati syaitan. Ini merupakan salah satu daripada ataupun perkara-perkara menyatakan tentang khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan, jejak langkah syaitan. Jadi Qatadah kata kullu maksiatillah, setiap perkara-perkara membawa pada maksiat pada Allah, min khutuwati syaitan, fahiya khutuwati syaitan. Dia ini merupakan langkah-langkah syaitan, ataupun jejak langkah syaitan. Baik, innahu lakum aduun mubin. Innahu lakum aduun mubin. Sebab larangan daripada menyembah syaitan, kerana syaitan merupakan musuh yang paling kejam dan paling nyata. Kerana syaitan ni dia sangat bijak, sangat licik. Dia telah menyembah, dia lah menjadi ketua kepada para malaikat selama beratus-ratus tahun, dan dia beribadah kepada Allah Ta'ala selama ratusan tahun, ribuan tahun menyembah Allah Ta'ala. Kemudian dia tidak patuh kepada Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala merintahkan dia supaya sujud kepada Nabi Adam AS. Jadi selepas pada itu, dia berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahawa dia akan cuba ataupun menipu anak Adam, setiap anak Adam, untuk membawa dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi syaitan ni adalah musuh yang, walaupun musuh syaitan ni makhluk yang halus, makhluk tidak nampak, tetapi di segi pemusuhan dia kepada Allah Ta'ala, pemusuhan dia kepada orang-orang beriman adalah satu pemusuhan nyata dan terang. Dan syaitan tidak boleh dijadikan sebagai kawan. Jangan dijadikan syaitan sebagai penamping, kawan kita. Kerana kalau kita jadikan kawan, dia tetap menjadi musuh kepada kita. Kalau dia jadi musuh pada kita dan kita musuhi dia, memang dia musuh. Kalau kita buat dia kawan pun, dia tetap musuh kita. Tak boleh buat kawan. Kerana dia telah berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menipu daya sebanyak mungkin anak Adam, untuk bersama dia masuk dalam neraka. Baik, kemudian dia telah menyatakan dan menzahirkan pemusuhannya bermula dengan keinginan sujud kepada Nabi Adam sehinggalah hari kiamat. Sesudah itu Allah Ta'ala berpesan, Ya Bani Adam, la yaftinannakum syaitan kama ahraja abawaikum minal jannah.
Wahai anak-anak Adam, janganlah kamu diberdayakan oleh syaitan sebagaimana dia telah mulakan kedua ibu bapa kamu daripada syurga. Surah Araf ayat 7. Kerana syaitan telah berjanji kepada Allah, kerana Allah Ta'ala nak mengazab dia minta tangguh kepada Allah. Sehinggalah pada hari kiamat. Maka Allah Ta'ala bagi tangguh dan berjanji akan menarik sebanyak mungkin. Kemudian Allah Ta'ala pula berkata, aku kan akan memaafkan, mengampunkan manusia, anak Adam selagi mana dia memohon keampunan pada aku. Walaupun syaitan cuba menipu manusia ni sebanyak mungkin, tetapi Allah Ta'ala juga punya sifat maha pengampun, maha pemurah. Allah Ta'ala akan mengampunkan mana-mana di kalangan anak Adam ni yang bertaubat dan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu janji daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So, apakah pengajaran pada ayat ini? Ayat yang ke-60. Pertama, maksud menyembah syaitan ialah melakukan ibadah dan mentaati sesuatu selain pada syaitan. Itu maksudnya menyembah syaitan. Kerana syaitan ni menggunakan pelbagai cara dan kaedah untuk menipu manusia. Dia mengajak manusia ni menyembah patung berhala. Dia mengajak manusia menyembah dewa. Dia mengajak manusia menyembah bulan, bintang dan sebagainya. Yang mana apa saja benda yang min dunillah, yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ini semua merupakan cara-cara ataupun kaedah-kaedah yang guna pakai oleh syaitan untuk menipu manusia. Kerana dia punya perancangan dia adalah amat sulit, kan? Perancangannya amat licik. Perancangannya sangat, orang kata, pandai menipu daya manusia lah, anak Adam ni. Supaya anak Adam tadi akan bersama dengan dia masuk dalam neraka Allah. Yang kedua, menyembah dan beribadah kepada selain Allah adalah dilarang oleh Allah Ta'ala. Jangan kita menyekutukan Allah SWT. Itu sebabnya terdapat 70 cabang dosa besar. Salah satu daripada cabang dosa besar ini, iaitulah pertama, lakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala tidak akan mengampunkan orang-orang yang syirik pada Allah. Innallaha la yusyriku yaghfiru ayyushraka bih. Allah Taala tidak akan mengampunkan orang yang melakukan syirik kepadanya. Wa yaghfiru ma duna zalika, tetapi Allah Taala akan mengampunkan dosa yang selain daripada syirik dengan syarat anak Adam tadi bertaubat kepada Allah. Yang ketiga, ayat ini menunjukkan bahawa orang-orang kafir dicerca dan dihina dahulu di atas perbuatan mereka di dunia sebelum dicampakkan dalam neraka. Semana Allah Ta'ala menempelak orang-orang kafir. Antara yang guna lagi yang disebutkan sebelum ini, Allah Ta'ala memisahkan. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Allah Ta'ala memisahkan orang-orang yang kafir daripada orang beriman. Ini pun salah satu daripada kaedah yang cara diguna pakai di mana Allah Ta'ala menghinakan orang kafir ketika di pada mahsyar. Mereka akan dipisahkan. Walaupun adik-beradik, saudara mara dan sebagainya, tapi kalau ada saudara mara itu, kan, adik-beradik itu tidak taat dan tidak patuh kepada Allah Ta'ala, maka dipisahkan daripada adik-beradik yang taat dan patuh kepada arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ayat menunjukkan bahawa orang kafir dicerca dan dihina dahulu di atas perbuatan mereka di dunia sebelum dicampakkan dalam api neraka. Itulah 3 pengajaran pada ayat yang ke-60. Jadi alhamdulillah, sekadar itulah tuan-tuan dan puan-puan perkongsian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan perkongsian kita pada pagi ini sebanyak akan dapat meningkatkan, menambahkan ilmu kita, meningkatkan keyakinan kita untuk terus mengerjakan ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa dan juga kesalahan kita yang telah lalu dan digolongkan kita dari golongan orang-orang yang beriman dan menjaga amalan soleh, insya-Allah. Kita tutup majlis kita dengan bacaan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa ma'luman taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasyana fataya alim la ilaha qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala ta'arifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Tahassanna bi izzatil jabarut wa tahsanna bi izzatil malakut
wa tawakkalna 'ala hayyil ladzi la yamut. Allahumma sirf anna hadzal waba wa qina syarrar rada wa najjina minat ta'ni wa ta'nal bala. Bilutfika ya latif ya khabir ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub sabil qalbi ala dinika wa ta'atika. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.